الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة. Allah Subhanahu wa taala mengurniakan hidayah kepada sesiapa yang dikehendakinya, khususnya dalam kalangan mereka yang bersungguh-sungguh dan ikhlas untuk mencari kebenaran daripadanya. Perkara ini dinyatakan oleh firman Allah, firman-Nya, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Surah Al-Ankabut ayat 69. Dan orang-orang yang berjihad, berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak agama kami, sesungguhnya kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan kami yang menjadikan mereka bergembira serta beroleh keredaan. Dan sesungguhnya pertolongan dan bantuan Allah ialah beserta orang-orang yang berbuat baik. Menunjukkan bahawa barang siapa yang berusaha bersungguh-sungguh dengan hati yang ikhlas untuk mencari kebenaran, meminta hidayah daripada Allah, bukan saja berdoa, berusaha mengkaji sungguh-sungguh, berfikir, belajar, musafir kerana nak cari kebenaran, akhirnya Allah Ta'ala tolong beri hidayah kepadanya. Disebut dalam sirah Nabawiyah, satu contoh yang menarik, apabila Salmanul Farisi radhiyallahu an, asalnya agama Majusi, asalnya daripada Iran, Parsi zaman dulu, mencari kebenaran. Setelah dia mengaji agama Majusi, didapati agama itu sesat, tak betul. Kemudian mengaji dengan padri Kristian. Padri itu mengajar dia mengenai agama dan tertarik dengan beriman kepada Allah. Beritahu kepadanya akan zahir Nabi akhir zaman. Sudah tiba masanya Nabi akhir zaman akan zahir. Padri yang jadi guru dia sudah tua. Dia tanya nak mengaji dengan siapa, dia pula. Dia suruh pergi ke satu tempat di kawasan Semenanjung Arab. Mengaji dengan padri, pergi ke gereja. Dia tengok macam-macam jenis padri, jenis orang alim. Ada padri yang kerjanya pungut duit orang untuk ampun dosa orang. Itu antara penyelewengan agama Kristian. Padri orang alim boleh ampun dosa. Bila beri upah, dia tukang ampun dosa, bukan diserpa kepada Allah Ta'ala.
Dia lihat tak sedap, jumpa yang dari sungguh-sungguh, beritahu cerita yang sama akan zahir Nabi akhir zaman. Akhirnya musafir sampai ke Madinah, bekerja dengan orang Yahudi, kerja pungut buah tamar. Buah tamar ni kena naik, kena panjat, kutik buah dia yang masuk, tidak sekaligus. Bergaul dengan orang Yahudi beritahu bahawa ada orang berhijrah daripada Mekah mari ke Madinah, dan dikatakan dia seorang Rasul. Lalu Salman berjumpa dengan Nabi, melihat tanda-tanda yang ada pada diri Nabi SAW, seperti diberitahu oleh guru dia. Akhirnya menjadi seorang sahabat Nabi yang setia walaupun duduk jauh, ribu batu di negeri Parsi. Tapi yang tak bersungguh macam Abu Jahal, Abu Lahab, duduk di Mekah, tengok Nabi, kelih Nabi, tapi main-main, tak layak dapat hidayah. Orang Yahudi ahli kitab duduk di Madinah, ramai-ramai nak tunggu Nabi akhir zaman, tunggu-tunggu saja, tak bersungguh, tak berfikir, tak layak dapat hidayah. Hidayah diberi oleh Allah kepada mereka yang bersungguh nak cari petunjuk daripada Allah Ta'ala, bukan saja berusaha berdoa pada Allah Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kana an-nasu ummatan wahidah fab'atha Allahu an-nabiyyina mubasysyirin wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idhnihi wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Pada mulanya manusia itu ialah umat yang satu menurut agama Allah yang satu, iaitulah Islam. Tetapi setelah mereka berselisihan, maka Allah mengutuskan nabi-nabi sebagai pemberi khabar gembira kepada orang-orang yang beriman dengan balasan syurga, dan memberi amaran kepada orang-orang yang engkar, yang tak ikut, dengan balasan azab neraka. Dan Allah menurunkan bersama nabi-nabi itu kitab-kitab suci yang mengandungi keterangan-keterangan yang benar untuk menjalankan hukum, memutuskan antara manusia mengenai apa-apa yang mereka perselisihkan. Dan sebenarnya tiada yang berselisih tentang kitab melainkan orang-orang yang telah diberikan kepada mereka kitab-kitab suci itu, yaitu sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas nyata, kerana mereka berselisih semata-mata kerana hasad dengki sesama mereka. Maka Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman ke arah kebenaran yang diperselisihkan oleh mereka yang durhaka itu dengan izinnya, dan Allah sentiasa memberikan hidayahnya kepada sesiapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus menurut undang-undang peraturannya. Surah Al-Baqarah ayat 213. Mengikut riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, manusia itu asalnya beragama Islam bersama Nabi Adam alaihi salam, sehingga 10 abad lamanya selepas kewafatan baginda, kemudian berlakunya penyelewengan akibat ramai yang dipengaruhi oleh tipu daya syaitan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sepupu Nabi SAW, yang dilahirkan di Mekah
ketika Nabi dikepung oleh orang-orang musyrikin. Di masa baru lahir, ayah dia Abbas bawa kepada Nabi, dan Nabi berdoa kepada Allah Ta'ala supaya diberikan kepadanya ilmu. Maka Allah Ta'ala jadikan Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi, seorang yang alim, khususnya dalam Al-Quranul Karim. Dalam usia yang terlalu muda menjadi ahli syura, ahli mesyuarat Khulafa' Rasyidin. Banyak ulama-ulama, sahabat dan tabi'in mengaji dengan dia, khususnya berkenaan Al-Quranul Karim. Seorang yang tajam kepahamannya dan fikirannya. Menafsirkan ayat yang dibaca tadi, mengatakan bahawa manusia pada awalnya adalah beragama Islam. Islam adalah agama yang asal bagi manusia. Manusia bermula dengan Adam alaihissalam, bukan monyet, bukan beruk. Mengikut ahli falsafah barat, manusia daripada beruk, monyet, bukan orang, lepas tu baru jadi orang. Agama start dengan sembah berhala dulu, itu mengarut, tak betul. Asal ialah Islam, agama semula jadi manusia. Mula dengan Adam alaihissalam. Sejak Nabi Adam, manusia beragama Islam sehingga 10 abad. 1 abad 100 tahun, bermakna 1000 tahun selepas wafatnya, matinya Nabi Adam alaihissalam. Barulah manusia menyembah berhala, melantik Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah, mengadakan undang-undang sendiri, peraturan sendiri dalam perkara yang tidak diizin oleh Allah Ta'ala. Di sana ada peraturan Allah Ta'ala izin manusia menggunakan akal, yang boleh dicapai oleh akal, boleh fikir sendiri. Tapi perkara yang manusia tak boleh nak fikir, Allah menurunkan nas, menetapkan peraturan, dan diberi petunjuk pada siapa yang mencari petunjuk. Ada dalam manusia nak pakai akal sendiri, sombong, bahasa cerdik sangat, bijak sangat, lalu dipedaya oleh syaitan, syaitan tipu, maka berlaku kesesatan dalam kehidupan manusia. Hal ini menyebabkan ramai yang terpesong daripada petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala dari segi akidah, kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, dan juga mengada-ngadakan peraturan yang dicipta sendiri tanpa izinnya, buat undang-undang sendiri, Allah Ta'ala tak izin, ikut hawa nafsu. Perkara yang tak boleh dicapai oleh akal menyebabkan rosak diri sendiri, menyeleweng dalam kehidupan, khususnya dalam agama, melantik Tuhan-Tuhan lain daripada Allah. Mereka yang mencipta agama tu, macam-macam agama tu, dinamakan ahli falsafah. Bila tak dapat hidayah, jadi bodoh, pergi reka supaya manusia sembah batu, sembah kayu, sembah binatang, sembah macam-macam. Di pihaknya dia buat patung. Patung tu dia anggap Tuhan. Patung tu uduh pada dia, muka comel sangat, uduh pada dia. Batu-batu ni Tuhan jadikan untuk buat jalan raya, buat lusung batu, buat bangunan, buat apa, latih jadi Tuhan, dia sembah. Ini tolol, bodoh mereka. Sembah syaitan, makhluk yang jahat. Sembah binatang, binatang pula jadi Tuhan. Sembah pohon kayu. Ahli falsafah dianggap ahli fikir, jadi bodoh bila tak dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu. Ini perlunya hidayah, tunjuk Allah Taala. Maka Allah Taala utuskan nabi-nabi dan rasul-rasul alaihimussalatu wassalam untuk membetulkan keadaan. Oleh itu Allah SWT melantik rasulnya Nabi Nuh alaihissalam menjadi rasul pertama yang berjuang dan menghadapi cabaran yang besar. Kemudian diikuti oleh para rasul secara silih berganti sehingga berakhir dengan rasul terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diwahyukan mukjizat ilmu dengan Al-Quranul Karim.
Rasul yang pertama berlawan Nabi Nuh alaihi salam. Ini rasul yang pertama berlawan. Belum Nabi Adam tu tak berlawan lagi. Adam lawan dengan iblis je. Nabi berlawan dengan syaitan, dirasuk oleh syaitan. Lepas 1000 tahun manusia reka agama sendiri, reka peraturan sendiri. Allah Ta'ala utuskan Nabi Nuh alaihi salam membetulkan keadaan. Nabi Nuh terpaksa berjuang, berlawan, sehingga memakan masa 950 tahun. Umur dia 1000 tahun. Berjuang 950 tahun. Yang ikut dia tak ramai, sikit dia ikut dia. Yang jadi kepala haliang menyesatkan ialah pemimpin-pemimpin, ketua-ketua, raja-raja, al-malak yang jadi kepala merosakkan manusia. Nabi Nuh terpaksa berlawan dengan al-malak, raja-raja, pemimpin. Begitulah Nabi-Nabi berlawan dengan ketua-ketua, raja-raja, pemimpin ni. Kerana mereka ni ikut hawa nafsu, ikut akal, berkuasa pula. Bila berkuasa tak berlalilah peraturan Allah, ke dia je, menyebabkan orang ramai ikut jadi rosak. Allah Ta'ala utus Nabi Rasul Nabi Nuh berlawan dulu dengan manusia, dengan al-malak, pemimpin yang menyeleweng ini, sehingga memakan masa 950 tahun. Ditenggelamkan, dibinasakan dengan taupan yang besar. Nabi Nuh hidup dalam keadaan molek dengan pengikut-pengikut dia. Lepas wafat Nabi Nuh, mari hak jahat pula, mari jahat menyeleweng. Allah Ta'ala utus Rasul pula membetulkan keadaan. Begitulah silih berganti sehingga berakhir dengan akhir zaman. Nak kata berapa ribu, beratus ribu, tak tahu, Allah A'lam. Rasul-Rasul ni ramai. Rasul pada akhir ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia beri mukjizat ilmu. Mukjizat ni tanda kerasulan. Seorang rasul ada tanda dia. Tanda dia ada mukjizat. Mukjizat adalah benda yang orang tak boleh reka sendiri. Ada pada rasul itu. Rasul ni manusia yang baik, kemudian dia beri mukjizat. Berakhir dengan Muhammad SAW. Mukjizat Nabi kita ialah Al-Quranul Karim, mukjizat ilmu. Tak boleh lawan ilmu Al-Quranul Karim. Semua ilmu ditunjuk oleh Quran. Kalau ada ilmu tu bercanggah dengan Quran, ilmu tu salah, ilmu tak betul. Bukan saja ilmu yang berkait dengan akidah, berkait dengan agama. Quran membetulkan Allah Tuhan saja, tak ada yang lain. Termasuk hukum syariat. Quran menetapkan hukum syariat, kena hukum begini, orang curi cukup syarat kena kerat tangan. Macam-macam hukum. Reka hukum lain, jawab dia tak selesai, akan bertambah jenayah, menandakan tak boleh lawan Quran ni. Ilmu sains, Quran mengatakan peredaran matahari, bulan dan sebagainya. Ahli-ahli sains kata dok, tak betul Quran kata. Ahli sains zaman dulu. Sekarang ni ada alat moden. Teropong tengok matahari, tengok bulan, tengok bintang. Betul macam Quran kata. Nabi Muhammad mengaji mana? Ilmu sains. Quran beritahu. Banyak ahli-ahli sains yang baca Quran, tengok kajian dia, masuk Islam. Termasuklah benda yang diharamkan, daging babi haram, berzina haram, mesti membawa mudarat, merosakkan manusia. Bila kaji-kaji, ya sungguh Quran kata ni betul, betul, betul. Ini Quran mukjizat, tak boleh lawan dalam semua perkara. Bersama para rasul itu diwahyukan, kepada mereka kitab Allah beserta mukjizat luar biasa yang menandakan kerasulan pada rasul yang telah dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, para rasul juga memiliki sifat terpuji dari segi kepribadian mereka yang boleh disaksikan sewaktu hayat mereka. Mereka yang hidup sama rasul itu tengok pribadi rasul ni seorang yang baik, yang bijak, yang cerdik, yang tak bohong sekali-kali. Dilihat mereka wajib bersifat benar, tidak berbohong atau menipu, menjaga amanah dan tidak mengkhianatinya, serta cerdas akalnya. Sifat-sifat ini disaksikan sendiri oleh setiap kaum para rasul tersebut semasa hayat mereka,
sehingga tiada sebarang alasan yang patut bagi menolak kerasulan, para rasul itu. Rasul ni kaum dia tengok sejak kecil tak pernah bohong, cerdik, bijak, akhlaknya baik, pandai, tak khianat, tak tipu orang. Itu sifat Rasul, dilihat oleh kaum dia sendiri, tengok sendiri. Bahawa Allah Ta'ala latih dia jadi Rasul, dia beri tanda pula untuk manusia pada akhir zaman. Dia beri tanda mukjizat. Mukjizat ni tak boleh lawan. Dia bukan pembohong, dia tak khianat orang, tak tipu orang, seorang yang berani, seorang yang bijak. Dia beri mukjizat. Mukjizat ni benda yang luar biasa mengikut zaman masing-masing. Kalau zaman ilmu sihir, Tuhan beri mukjizat untuk lawan sihir. Nabi Musa AS lawan sihir, dia beri luar biasa. Sihir tak boleh lawan, kalah sihir. Zaman apa? Zaman Nabi Sulaiman AS. Nabi Sulaiman boleh memahami bahasa binatang, bahasa burung, boleh menguasai makhluk yang ghaib. Itu mukjizat dia, tak boleh lawan. Orang berbangga, orang Yahudi bangga dengan benda itu. Nabi Sulaiman tak boleh lawan dalam perkara itu. Zaman Nabi Isa, orang berbangga ilmu perubatan. Tuhan beri Nabi Isa mukjizat. Orang buta sejak kecil, dengan mukjizat dia boleh celak, nampak. Orang mati dihidupkan, orang yang sudah mati ratus tahun dah. Nabi Isa doa hidup, dilihat oleh kaum dia. Ini mukjizat, perkara yang luar biasa. Nabi Isa AS, masing-masing ada mukjizat dia. Untuk manusia pada akhir zaman, ditinggalkan Al-Quran selepas wafatnya Rasulullah SAW untuk menjadi mukjizat ilmu yang berkekalan. Malah membaca Al-Quran dengan betul adalah wajib hukumnya, dan mereka yang berbuat demikian akan beroleh pahala berkali ganda bagi setiap hurufnya. Begitu juga mereka yang menulis Al-Quran turut mempunyai kelebihan kerana berniat memelihara dan memuliakannya. Mukjizat Nabi kita Al-Quran. Bezanya Quran ni dengan mukjizat lain, Quran kekal. Bila Nabi mati, Quran tak mati, terus berkekalan. Mukjizat Nabi lain tinggal cerita, macam cerita je. Nabi Musa dengan tongkat dia, Nabi Sulaiman menguasai binatang, jin dan sebagainya, cerita saja. Adapun mukjizat Nabi Muhammad dapat dilihat dalam Al-Quran Karim. Quran adalah kitab mukjizat. Kita baca boleh pahala, tulis molek-molek boleh pahala, kerana nak jaga dia, memuliakan dia, boleh pahala. Tiap-tiap satu huruf 10 kali ganda, satu huruf 10 kali ganda. Disebut dalam hadis, barang siapa yang Quran, baca Quran dalam keadaan gagak-gagak, ayuh hanya baca, dia beri pahala membaca dan pahala gagak, pahala payah baca, dia beri. Barang siapa yang baca dengan elok, bersama dengan para malaikat yang mulia. Ini sebut dalam hadis. Semua dapat pahala belaka Quran, kelebihan dia. Namun begitu, ada juga kalangan mereka yang bukan sekadar membaca dan menulis Al-Quran semata-mata, sehingga kan ada kalangan yang berjaya menghafal serta membuka sekolah-sekolah tahfiz dan kelas membaca Al-Quran, termasuklah mencetak Al-Quranul Karim. Sahabat cetak Quran, jota-jota, rebol seluruh dunia, hafal Quran. Ingat usahanya, ingatlah bahawa menulis, membaca dengan baik dan menghafal Quran sahaja tidak mencukupi. Baca saja tak cukup, tulis saja tak cukup. Hal ini demikian kerana Allah telah bersikap murka terhadap kaum Yahudi yang hanya membaca kitab Taurat, yang berzikir dengannya, tetapi mereka tidak beramal dengan petunjuk yang terkandung dalam kitab tersebut. Allah Ta'ala kata, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kitab ini tidak syak lagi memberi petunjuk. Quran adalah petunjuk. Jadikan Quran sebagai petunjuk, bukan untuk baca saja. Kalau baca saja, hafal saja, berlagu saja, jaga tajwid saja, tapi tak jadikan petunjuk hidup kita.
petunjuk hidup, petunjuk ibadat kita, petunjuk nikah kahwin kita, petunjuk berniaga kita, petunjuk politik kita, petunjuk ekonomi kita, petunjuk dalam semua cara hidup. Quran adalah petunjuk. Tiba-tiba tak jadi petunjuk, baca saja. Dalam bab undang-undang, pakai undang-undang hak karut-karut, undang-undang manusia reka, undang-undang England, undang-undang Perancis. Ekonomi, teori-teori yang direka oleh falsafah yang bukan Islam, orang kafir, tak pakai petunjuk Quran dalam bab ekonomi, dalam bab politik, pakai hukum akal, jadi macam orang Yahudi. Orang Yahudi, Tuhan beri kitab Taurat, tak beramal dengan Taurat. Perkara ini telah dijelaskan melalui firman-Nya, masalul ladzina hummilut Taurata thumma lam yahmiluha kamasalil himar yahmilu asfara bi'sa masalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Perumpamaan orang-orang Yahudi yang dipikulkan kepadanya, dipertanggungjawabkan dan ditugas melaksanakan hukumnya, Taurat, kitab suci dia, kemudian mereka tidak menyempurnakannya. Keadaan itu sama seperti keldai yang memikul kitab-kitab yang tebal sedang mereka tidak mengetahui kandungannya. Sungguh amatlah buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu. Dan ingatlah, Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Allah Ta'ala mereka pada Yahudi al-maghdubi alaihim. Dalam doa Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Wahai Tuhan, tunjukkanlah kami jalan yang betul, jalan orang beri nikmat ke atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukannya jalan orang yang berkei ke atas mereka. Siapa dia? Yang Tuhan mereka orang Yahudi. Ada apa? Ada kitab Taurat tak ikut, baca saja, amal saja. Tiap-tiap malam satu baca kitab Taurat. Nah, kita lah malam jemaah baca Yasin, baca Surah Al-Kahfi, baca Quran, baca betul tajwidnya, baca tulis molek-molek, tapi hukum hakam dia tak pakai. Petunjuk dia tak ikut. Tuhan kata orang Yahudi yang ada kitab Taurat tak beramal dengan Taurat macam kedai. Kedai yang bawa kitab atas belakang dia, tak tahu apa benda atas belakang. Orang ni tahu tapi tak beramal, teruk pada kedai lagi lah. Sangat buruk dan jelek perbandingan bagi golongan yang hanya sekadar menjadikan Al-Quran sebagai bacaan tanpa mengambil petunjuk daripadanya. Bahkan disebutkan pula bahawa umpan api neraka ialah hasil makanan bagi mereka yang mengetahui petunjuk dan hukum-hukum yang ada dalam Quran, tetapi menyembunyikan ilmu kerana kepentingan dunia seperti pangkat dan harta. Yang paling teruk lagi orang alim yang tahu mana Quran, reti mana Quran, tak beritahu ke orang, atau mengajar je, mengajar lepas tu senyap, tak suruh orang buat, tak suruh orang buat, tak suruh perkara yang baik, tak mencegah kemungkaran. Tak macam Nabi-Nabi yang terima kitab. Nabi-Nabi yang terima kitab itu setelah baca kitab itu suruh orang buat. Nabi berjuang melawan mereka yang tak ikut kitab ini. Nabi-Nabi. Ada ulama-ulama yang tahu Quran, reti Quran, orang yang reti baca tu, dia bacalah, tapi tak beramal. Tu macam keldar, macam hemah, macam melatang. Orang ni pula hak reti, hak tahu, tapi sembunyikan ilmu, tak ajar pada orang, pilih-pilih je. Ajar sebagian, tak sebagian, ataupun pakai ranggut, tepuh itu saja. Ini dilaknat jadi umpan api neraka. Hal ini dinyatakan oleh firman Allah SWT, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimullahu yawmal qiyamati yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim ulaika alladzina tarawu ad-dalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah fama asbarhum 'ala an-nar dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi la fi shiqaqin ba'id. Surah Al-Baqarah ayat 174-176.
Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan, meminda atau mengubah apa-apa keterangan Alkitab Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah dan membeli dengannya keuntungan dunia yang sedikit faedahnya, mereka itu tidak mengisi dalam perut mereka selain daripada api neraka, dan Allah tidak akan berkata-kata kepada mereka pada hari kiamat, dan Dia tidak membersihkan mereka daripada dosa, dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan meninggalkan petunjuk agama Allah, dan membeli azab seksa neraka dengan meninggalkan keampunan Tuhan. Maka sungguh ajaib kesanggupan mereka menanggung seksa api neraka itu. Segala balasan yang buruk itu adalah dengan sebab Allah telah menurunkan kitab dengan mengandungi kebenaran, tetapi mereka berselisih padanya. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisihan mengenai kebenaran Alkitab itu, sebenarnya mereka adalah dalam keadaan berpecah belah yang jauh daripada mendapat petunjuk hidayah Allah. Mereka yang tak ikut kitab Allah Ta'ala, dia tahu kitab Allah Ta'ala, tahu kitab Allah Ta'ala, berpura-peranda. Ada ke kiri, ada ke kanan, ada jadi kapitalis, jadi komunis, jadi macam-macam. Orang alim bukan sembarangan. Ikut pemerintah yang menyeleweng, yang tak ikut Quran, kerana duduk kejar ke benda, kejar ke putih, kejar ke duit, kejar ke pangkat, kejar pada kedudukan, menyebabkan mereka berselera, ada ke kanan, ada ke kiri. Bolehlah makan. Tuhan kata makanan tu api neraka pada hari kiamat. Mereka yang memakan api neraka pada hari kiamat, atas dunia sedaklah, tapi kiamat jadi api neraka dalam perut mereka. Ini beratnya kepada mereka yang tahu, yang tak ikut kitab Allah. Walaupun ayat tersebut menyentuh tentang kaum Yahudi yang tidak beramal dengan kitab Taurat, seluruh umat Islam wajib mengambil pengajaran dan iktibar daripada apa yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu. Walaupun sebab turun ayat ini berkenaan orang Yahudi tak ikut Nabi Muhammad SAW yang disebut dalam Taurat tentang kelahirannya. Hukum yang ada dalam Quran ada dalam Taurat. Antaranya hukum qisas dan hukum hudud. Hukum qisas, hukum hudud ada dalam Taurat. Sama. Hukum terhadap orang berzina, orang bunuh orang, ada dalam Taurat, ada dalam Quran. Sama hukum tu. Cerita-cerita Nabi-Nabi zaman dahulu dalam Quran, surah Yusuf, cerita Nabi Musa, macam-macam cerita, ada dalam Taurat. Ini orang Yahudi. Bila Nabi Muhammad mari tak ikut Nabi Muhammad, lawan Nabi Muhammad, itu orang Yahudi. Tapi kalau orang Islam begitu juga, macam orang Yahudi jugalah. Dia orang Islam dah, tapi tak ikut apa yang ada dalam Quran. Serilah ulama mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Iktibar dan pengejaran itu diambil daripada lafaz yang umum, bukan semata-mata sebab yang khusus yang tertentu. Quran adalah iktibar pengejaran. Cerita dalam Quran bukan cerita sebab khabar. Cerita Quran cerita petunjuk bagi mereka yang baca Quran, mereka yang ada sekarang. Walaupun cerita ribu-ribu tahun, tetapi pengajaran untuk mereka yang ada sekarang pada masa Quran itu dibaca. Kalau perangainya serupa dengan hak disebut dalam Quran tu, maka hukumnya serupalah. Kalau hak dulunya masuk neraka, hak sekarang masuk neraka juga, sama lah. Sama itu. Quran adalah petunjuk pada mereka yang ada sekarang, walaupun cerita zaman dulu. Ini kita kena faham. Wallahu alam.